Okey, saya Ainina Atira dan bersama ahli kumpulan saya Nur Amalia Syahira, Najwa Ashiki, Siti Nakimilia dan Nurul Wahida akan menerangkan tentang the basic cost concept of costing management. Ada 8 jenis basic cost concept. Yang pertama, cost unit, cost center, cost object, conversion cost, opportunity cost, incremental cost, replacement cost dan sunk cost. Yang pertama, saya akan terangkan tentang cost unit. Definition of cost unit is a cost unit refer to the unit at quantity of product, service or time, a combination of these, in relation to which cost may be ascertained or expressed. Is a unit of output or a unit of service provided, which absorb the cost center's overhead costs. The form of measurement used as cost unit are usually the unit of physical measurement. Often the cost unit are the final product manufactured by the organisation. Cost unit ni, kalau nak diterangkan lagi, ditakrifkan sebagai satu kuantiti produk, perkhidmatan, waktu atau gabungan daripadanya. Dengan kata lain, kos unit ini adalah piawai atau unit pengukuran barang yang dikeluarkan oleh perkhidmatan yang diberikan. Unit kos mungkin dari segi bilangan panjang, luas, berat, isi padu, masa dan nilai. Ciri-ciri unit kos juga mesti mempunyai ciri-ciri yang menjadi perbelanjaan yang dapat dihubungkan dengan mudah. Selain itu, ini mesti sesuai atau wajar untuk operasi peningkatan dan produk. Ia mesti pasti atau pasti dan tidak berubah dari semasa ke semasa. Ia juga mesti mudah difahami dan dipetik. Senang cerita, kos unit ni lebih kepada kos pengukuran untuk barang. Example, vehicle. For a vehicle manufacturer, passenger might in a transport, business operation in a hospital, an example of cost unit. Yang kedua, cost center. Definition of cost center may be defined as any location, person or item of equipment or a group of these for which costs may be ascertained and used for the purpose of cost control. Cost center is thus a natural division of an undertaking for purpose of measuring cost of particular operation and for applying this cost to product. Include a production or service location, function, activity or planned item in relation to which costs are determined. It may include a single expensive machine, a group of this machine, and may be extended to individual department or even the whole factory may be treated as a cost center in some cases. Cost center ni juga, kalau senang kita sebut dalam bahasa Melayu, didefinisikan sebagai mana-mana lokasi, orang atau barang peralatan atau sekumpulan dengannya, yang mana kosnya dapat dipastikan dan digunakan untuk tujuan pengendalian kos. Pusat kos merujuk kepada mana-mana tempat, orang, mesin, bangunan, bahagian-bahagian, aktiviti atau fungsi dan organisasi atau usaha di mana kos dikumpulkan dan yang mana kos ini diperuntukkan. Oleh itu, pusat kos adalah pembahagian semula jadi bagi tujuan pengukur kos operasi tertentu dan untuk menerapkan kos ini pada produk. Pusat kos dalam organisasi dibentuk dengan memperhatikan kemudahan pengumpulan kos, perbandingan dan kawalan kos. Sekiranya kos terkumpul untuk seseorang atau orang oleh jabatan atau mesin, orang, jabatan atau mesin tersebut akan dianggap sebagai pusat kos ataupun center kos. Center kos ni dibahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, production cost center dan service cost center. First, production cost center adalah the cost center directly involved in manufacturing operation, ataupun senang dikatakan sebuah
cost center yang terlibat dalam pengeluaran biasa, iaitu daripada menukar bahan mentah menjadi produk jadi. Maksudnya, daripada bahan mentah nak menjadi produk yang jadi tu, dia perlu menggunakan production cost center. Manakala service cost center ialah service cost center is added in this incidental to the production process as product of cost unit are not produced by them. Ataupun ini juga adalah di mana center yang tidak terlibat dalam pengeluaran biasa tetapi ia membantu production cost center untuk menjalankan aktiviti mereka. Contohnya gedung kedai, jabatan kaki tangan, jabatan penyelenggaraan. Maksudnya service cost center ni dia lebih merujuk kepada perkhidmatan yang dibuat dan dia membantu production ni dalam segi untuk pengeluaran. Cost object. A cost object is often a product or department for which costs are accumulated or measured. Maksudnya, cost object ialah sesuatu produk yang di mana kos terkumpul atau kos diukur. For example, a product is the cost object for direct materials, direct labor and manufacturing overhead. Contohnya, produk adalah cost object untuk bahan langsung, buruh langsung dan manufacturing measure. Contoh. Kedua, the factory maintenance department is a cost object for the cost of the maintenance employees. Maksudnya, bahagian penyelenggaraan kilang adalah cost object untuk kos pekerja penyelenggaraan. And the last, and the maintenance supplies. Later, the factory maintenance department cost will be assigned to products which are also cost object. Maintenance supplies ialah kos jabatan penyelenggaraan kilang yang akan diklasifikasikan sebagai produk iaitu cost object. 3 types of cost object, iaitu 3 ciri cost object ialah yang pertama, output, yang kedua, operational, yang ketiga, business relationship. Output ialah pengeluaran. Output ialah cost object yang biasa digunakan dalam produk dan perkhidmatan syarikat. Ianya membolehkan menganalisis keuntungan dan ketetapan harga. Yang kedua, operational, iaitu operasi. Operational cost object can be an area or function within a company. Maksudnya, yang boleh menjadi fungsi dalam perusahaan seperti department, tooling operation, production line ataupun proses. Sebagai contoh, seseorang dapat mengenal pasti produk baru melalui panggilan perkhidmatan or refurbishing a written product. Yang ketiga, business relationship, iaitu hubungan perniagaan. Kos objek juga berada di luar syarikat seperti pembekal atau pelanggan untuk menentukan kos yang berurusan dengan entiti tersebut. Konsep yang lain ialah kos memperbaharui permit atau lesen. Sekian, terima kasih. Conversion costs are those production costs required to convert raw materials into complete product. Maksudnya, jumlah perbelanjaan yang ditanggung untuk menukarkan bahan mentah menjadi produk siap. Conversion cost juga merupakan istilah perekonomian kerana melibatkan gabungan dua kos iaitu kos buruh langsung dan kos overhead. Conversion cost ada dua komponen utama iaitu kos overhead dan kos buruh langsung. Kos overhead ialah perbelanjaan yang tidak boleh dikaitkan secara langsung dengan proses pengeluaran tetapi perlu untuk operasi seperti elektrik dan utiliti yang lain untuk mengekalkan kilang beroperasi. Kos buruh langsung pula ialah kos yang berkaitan dengan pekerja yang mengeluarkan produk secara aktif, contohnya gaji dan upah pekerja tersebut. Function of conversion cost. Conversion cost used in cost accounting to derive the value of ending inventory. Maksudnya, conversion cost ini digunakan untuk mengira dan mengetahui kos penukaran untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai perbelanjaan tersebut untuk mengetahui inventory akhir. Second, conversion cost used to determine the incremental cost of creating a product. Maksudnya, conversion cost ini digunakan untuk menentukan perbelanjaan membuat produk tersebut agar dapat menetapkan harga. Formula of conversion cost is conversion cost equal to direct labor plus manufacturing overhead. Example of cost in conversion cost. First, direct labor and related benefits and payroll tax.
Direct labor ialah gaji ataupun upah kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam pembuatan produk tertentu. Payroll tax ialah cukai gaji ataupun cukai yang dikenakan berdasarkan gaji yang dibayar kepada pekerja. Second, equipment depreciation iaitu ukuran harga peralatan yang jatuh pada setiap tahun. Third, equipment maintenance, penyelenggaraan peralatan yang digunakan untuk memastikan peralatan perniagaan sentiasa berfungsi dengan baik. Fourth, factory rent. Fifth, factory insurance. Sixth, factory supplies, iaitu merangkumi bahan penyelenggaraan dan barang berkaitan dengan proses pengeluaran. 7. Machining. 8. Inspection. 9. Production supervision, iaitu upah atau gaji kepada penyelera pengeluaran, iaitu orang yang mengawal dan mengatur peralatan dan kaki tangan. 10. Production utilities, iaitu bayaran kepada elektrik ataupun gas yang digunakan. 11. Small tools charged to expand. Opportunity cost. Definition: opportunity cost represent the benefit an individual, investor or business missing out on when choosing one alternative over another. That's mean macam opportunity cost ni berlaku pada semua orang bila kita pilih alternatif lain, macam kos yang kita tanggung kerana memilih suatu alternatif lain. Example of opportunity cost: when make big decision like buying a home or starting a business, you will probably scrupulously research the pros and cons of your financial decision. But most day-to-day choices are made with a full understanding of the potential opportunity cost. If they are costing about a purchase, many people just look at their saving account and check their balance before spending money. Often, people don't think about the things they most give up when they make those decisions. Setiap keputusan yang kita nak buat, kita mesti meneliti kebaikan dan keburukan keuangan kita. Okay, contoh dekat sini kebanyakannya bila kita nak buat decision yang besar-besar, macam kita nak beli rumah atau nak buka bisnes. So dekat situ kena fikir balik. Kalau kita nak beli rumah, kita kena fikir balik loan macam mana kita nak dapat, pas tak loan tu, macam mana kita nak bayar, kita kena fikir yang tu. Kalau nak buka bisnes, kita kena fikir balik, kita boleh ke nak tahu risiko dalam bisnes tu macam mana, turun naik, kita kena fikir yang tu. So kebanyakan orang tak fikir, diorang tak pernah melihat apa lagi yang diorang boleh buat dengan keuangan mereka. So banyak akan peluang Izang. Kalau kita pilih rumah, kita bayar loan bulan-bulan, tapi kedai kita, macam kalau kita buka kedai, kita boleh dapat untung, kita boleh, benda tu dah macam jadi pekerjaan kita. Okay, so sebenarnya opportunity cost ni ada kat mana-mana je, dan setiap hari kita buat keputusan sama ada besar atau kecil. Okay, contoh lain yang saya bagi sebagai seorang student, kita ada dua pilihan tau. Pertama, kita nak belajar, sambung belajar selama 2 tahun contoh. Yang pilihan kedua, kita akan bekerja. So bekerja basic sebulan ialah 1,200. Okay, so contohlah kalau kita memilih belajar selama 2 tahun, so kita akan kehilangan kerja yang basic dia 1,200 sebulan. So kalau kita calculate 1,200 sebulan, kita calculate selama 2 tahun, kita akan dapat 28,800 selama 2 tahun. So dekat situ dipanggil opportunity cost. Sebab kita macam, maksud opportunity cost pun kita tanggung suatu cost yang kita tanggung sebab kita memilih sesuatu peluang dan meninggalkan satu peluang yang lain. Macam ni lah, kita pilih nak belajar selama 2 tahun, tapi kita abaikan kerja basic 1,200 selama 2 tahun. Incremental cost. Incremental cost is the total cost incurred due to an additional unit of product being produced. Incremental cost is calculated by analysing the additional expenses involved in the production process,
such as raw materials for one additional unit of production. Incremental cost adalah kos tambahan. Dia berlaku apabila kita menambahkan satu unit ataupun unit of production pengeluaran. Sebagai contoh, Encik Abu merupakan perniagaan penjualan kasut. Jadi, setiap bulan Encik Abu telah menetapkan 10 unit pengeluaran kasut. Tapi pada bulan seterusnya, Encik Abu ingin menambahkan 3 unit production. Jadi, telah wujud disebabkan pertambahan production Encik Abu sebanyak 3 unit, telah wujudnya incremental cost. Contoh-contoh incremental cost: wages, shipping, raw material and utilities. Wages adalah gaji. Jika pertambahan pengeluaran, pekerja perlu bekerja lebih bahasa dan kita memerlukan kos untuk membayar pekerja overtime. Ataupun kita perlu mengambil pekerja lebih ramai untuk meningkatkan pengeluaran production. Seterusnya, shipping. Shipping, satu unit shipping akan bertambah jika ditambah lagi satu unit. Jadi semakin bertambah shipping, semakin bertambah unit production kita, semakin bertambah kos shipping yang perlu kita keluar. Seterusnya, utilities. Utilities adalah seperti electricity and water. So, bila kita bertambah production, makin banyak elektrik yang kita guna untuk menggerak-gerakkan mesin untuk bagi tujuan meningkatkan pengeluaran. Last, raw material. Obviously, kalau kita nak meningkatkan production, kita memerlukan bahan mentah yang lebih banyak untuk meningkatkan pengeluaran. Jadi, kita memerlukan kos tambahan bagi peningkatan production satu unit. Incremental cost ni adalah berdasarkan variable cost. Kos yang berubah-ubah. Next, replacement cost. Replacement cost is the amount of money required to replace an existing asset with an equally valued or similar asset at the current market price. In other words, it is the cost of purchasing a substitute asset for the current asset being used by a company. Replacement cost adalah kos ganti. Kos ganti bagi aset yang lama untuk membeli aset yang baru. Example of replacement cost. Example of replacement cost. Big Truck Inc. is a company that provides car rental service. The company's fleet is mostly made up of big trucks for people in the construction business. The company has to replace one of his trucks because it's too old and the clients don't want to lease it anymore. The truck was initially bought at Rm20,000, but the current market price of a similar truck is 23,000. In this situation, it will cost the company Rm23,000 to purchase a similar asset to the one they currently have in order to replace it. Thus, Rm23,000 is the replacement cost of the Rm20,000 truck because this is how much it would cost to buy that same truck today. Big Truck ini adalah company yang menyediakan penyediaan sewa kereta. The company ada banyak truck untuk construction business untuk sewa. Dia nak ganti truck yang lama sebab dah terlalu lama, dah tak ada orang nak sewa. Truck yang lama tersebut berharga RM20,000 time dia beli. Tapi harga pasaran untuk truck yang sama dengan yang lama adalah RM23,000. Bagi menggantikan truck yang lama, RM23,000 tersebut adalah kos ganti untuk truck yang lama RM20,000. Truck RM23,000 tersebut di mana truck yang baru adalah substitute asset kepada truck RM20,000. Sunk cost definition. In economics and business decision making, a sunk cost is a cost that has already been incurred and cannot be recovered. That means cost yang tak dapat ditanggung dan tak dapat dipulihkan. Example of sunk cost.
Because all business market their product and service, a marketing expense is a great example of sunk cost. Any amount of money you spend on marketing and advertising is money you would get back or recover. Let's say you create a music streaming service and spend $5,000 on marketing and advertising to help spread the word about it to consumer. As a result, the marketing and advertising campaign proved ineffective because you already spent $5,000. This amount is considered to sunk cost. This should not be used in any future decision, nor should you make any additional investment in this regard. Contoh lain yang kita mudah faham, senang nak mudah faham, dalam bisnes kita nak majukan bisnes kita dengan kita buat iklan. So bisnes tu dah bagi iklan, dah spend duit RM500. So tiba-tiba iklan tu tak menjadi, tak berhasil. So that's mean tak meningkatkan pun kita punya bisnes. So RM500 tu dipanggil sunk cost. Kos yang telah ditanggung dan tak dapat dipulihkan. Okay, kita dah bayar pasal iklan tu, tapi iklan tu tak berhasil. Okay, kita dah bayar tu, kita dah tanggung. Lepas tu tak berhasil, so benda tu tak dapat dipulihkan untuk bisnes kita. So dia panggil sunk cost.